Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil amin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Pada ini kita akan masuk sifat ataupun ciri yang ke-8 di bawah tajuk utama, iaitu perkara yang perlu kita hiaskan dalam diri ataupun dalam jiwa kita setelah kita membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tercela ataupun disebut dengan tahakkuk. Yang ke-8 iaitu taqwa dan juga wara'. Kata pengarang kitab kita ini, Al-Alamah Syekh Said Hawa rahimahullah wa nafa'allah bi'ulumi fi daraini amin. Kami sebutkan taqwa bersama wara' kerana keduanya kadang-kadang disebutkan dalam beberapa nas atau dalam beberapa ungkapan manusia, dan masing-masing diartikan dengan yang lain. Jadi taqwa, kami digandingkan tajuk taqwa dan juga wara' ini sama-sama kerana dia menjadi dua istilah yang sering dikaitkan di antara satu sama lain. Dua istilah yang sering dikaitkan di antara satu sama lain. Dalam bahasa Arabnya disebut في النصوص أو في عبارة الناس، لأنها يطلقان أحيانا في النصوص أو في عبارات الناس ويراد كل منهما بالآخر. Jadi dalam ungkapan lain, bila sebut saja taqwa, maka dia tidak lari daripada wara'. Orang yang bertakwa adalah orang yang wara'. Dan apabila disebut wara', maka tidak dapat lari daripada taqwa itu sendiri. Kadang-kadang wara' berarti kondisi tertinggi dari taqwa. Dan ada kalanya wara' itu dipahami sebagai suatu martabat taqwa yang paling tinggi. Kadang-kadang taqwa berarti makam tertinggi dari wara', atau boleh juga difahami di sebaliknya. Bila kita bahaskan tentang wara', maka salah satu makam dalam wara', bahkan makam yang tertinggi adalah taqwa. Ini adalah mazhab Al-Ghazali, dan inilah yang menjadi mazhab yang dipandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu taqwa dan juga wara' mempunyai kaitan yang sangat rapat. Dia difahami di antara satu sama lain. Kita tidak dapat memahami taqwa melainkan di dalamnya ada wara', dan kita tidak dapat memahami wara' melainkan dia juga merupakan satu aspek daripada taqwa itu sendiri. Dalam arti lain, orang yang bertakwa adalah orang yang wara', dan orang yang wara' tanda bahasanya dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana banyak orang yang salah dalam memahami takwa, sehingga kami telah, oleh kerana banyak orang yang tersalah dalam memahami takwa, maka kami, kata penulis Syekh Said Hawa, kami telah menjelaskannya secara panjang lebar dalam buku kami Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan, sampai sekitar 80 halaman. Dalam buku tersebut 80 muka surat dia menceritakan tentang takwa. Kajian tersebut membahas secara khusus tentang kedudukan takwa dan urgensinya, ini kepentingannya dalam agama Allah
sampai seolah-olah menjadi kata yang menghimpunkan semua taklif. Jadi pentingnya takwa sehingga akan disebut taklif. Maka dia menjurus pada takwa itu sendiri. Ya, takwa. Seorang mukmin ditaklifkan dengan takwa. Jadi skala yang taklif makna bebanan syarak. Tanggungjawab yang telah diletakkan oleh syariat. Tujuannya tidak lain adalah untuk takwa. Dan orang yang melaksanakan taklif, maka itu menandakan bahawasanya dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tentang apa itu takwa dan hakikatnya, tentang definisi orang-orang yang bertakwa dan langkah-langkah untuk mencapai takwa. Semua itu dikaji berdasarkan nas-nas Al-Quran dan juga hadis. Ini yang sebagaimana yang ditulis, yang dimuatkan oleh pengarang dalam kitabnya tadi, iaitu Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan. Yang tentera Allah dari sudut saqafah, ilmu, dan juga dari sudut akhlak. Jadi sebab itu dalam tulisan ini pengarang dia tidak banyak menguraikan takwa kerana dia seolah-olah ingin kita merujuk dalam kitabnya tadi, Dinullah Saqafatan wa Akhlaqan. Dalam kitab ini dia hanya nukilkan daripada Imam Al-Ghazali tentang wara'. Itu pun sudah memenuhi sebenarnya tentang takwa itu sendiri. Kerana apabila kita menekankan aspek wara' dalam diri kita, maka sekaligus otomatik kita akan menjadi orang bertakwa kepada Allah. Dalam buku Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah, kami telah membahas secara panjang lebar tentang taklif. Ini salah satu lagi buku penulis Syekh Hawa. Dan buku yang kedua ini dia banyak bahas tentang taklif, kata dia. Di dalam buku tersebut kami sebutkan kedudukan takwa dalam agama Allah. Di antara hal yang harus dijelaskan dalam masalah takwa adalah bahawa takwa memiliki jalan yang apabila jalan tersebut ditempuh, maka takwa akan menjadi watak dan malakah di dalam hati. Jadi takwa ni ada jalan-jalannya. Hanya saja kita melalui jalan takwa tersebutlah, maka takwa itu akan menjadi watak, yang akan menjadi watak dalam hati kita. Kemudian daripada watak takwa itulah akan melahirkan perilaku sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi malakah itu dia terjemah dengan watak. Malakah ini adalah suatu sibrah yang sejati, yang menjadi tabiat, yang sinonim dengan jiwa. Itu malakah. Menjadi suatu, dipanggil apa? Suatu yang bersifat karismatik. Maknanya tidak dibuat-buat lagi. Dia menjadi satu pewatakan yang sebati dengan jiwa. Kemudian daripada pewatakan sebati dengan jiwa itulah lahir perilaku-perilaku yang tidak lagi dibuat-buat, tidak lagi dipaksa-paksa. Dan sebaliknya dia jadi natural. Jadi semula jadi. Tuntutan yang harus dilakukan manusia dari Al-Quran dan Sunnah tidak sama di antara satu orang dan yang lain, sesuai dengan perbezaan tingkatan tanggungjawab dan luasnya jangkauan hubungan dan kaitannya. Jadi tuntutan yang terdapat dalam Quran dan hadis tidak semestinya sama di antara satu sama lain. Ada yang sama, tidak dapat nafikan. Itu sebagaimana dalam fardu ain, salat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Sama tuntutan tersebut atas sekalian kaum mukmin. Tapi di sana ada tuntutan-tuntutan yang tidak sama. Sebagai contohnya, zakat.
Walaupun sama, kewajipan zakat itu merangkumi semua orang. Tapi zakat ada macam jenis. Zakat pertanian dan zakat perniagaan dan sebagainya. Maka orang yang bertani tidak dituntut untuk mempelajari zakat perniagaan. Sebaliknya dia dituntut untuk belajar ilmu fardhu ain ke atas dia adalah zakat pertanian. Orang yang bergelumang dalam perniagaan pula, dia tidak dituntut untuk mempelajari hukum hakam tentang pertanian. Sebaliknya dia dituntut untuk mempelajari tentang perniagaan kerana dia ahli perniagaan. Dan begitu juga orang yang single belum kahwin tak dituntut untuk mempelajari tentang hukum hakam keluargaan. Mana belum dituntut. Kan dia belum keluarga. Jadi begitulah juga seorang pemimpin. Kewajipan dia untuk menjadikan dia bertakwa lebih luas daripada seorang rakyat. Jadi sebab itu tuntutan ini tidak sama. Di antara tuntutan takwa adalah tuntutan bersama di kalangan kaum muslimin dalam menegakkan agama Allah. Dan di antara tanggungjawab bersama ini, mana ada tuntutan yang bersifat bersama. Mana tanggungjawab bersama. Di antaranya adalah menegakkan berbagai bentuk fardu kifayah. Jadi setiap daripada kita ini mesti mengambil satu ruang daripada fardu kifayah untuk kita laksanakan. Dan pelaksanaan fardu kifayah dia bukan berkait dengan individu semata-mata, tapi dia berkait dengan masalah masyarakat, masalah bersama. Ya, sebagai contohnya, mempelajari ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran ini dipelajari bukan semata-mata untuk maslahat diri, sebaliknya untuk memenuhi tuntutan fardu kifayah, iaitu wujudnya doktor yang dapat menangani penyakit-penyakit yang berlaku di kalangan masyarakat Islam. Itulah jihad. Bila kita melaksanakan jihad, bukan saja untuk kita, tapi juga untuk membela agama dan juga ummah. Membela agama dan ummah ini, faedahnya itu tidak berhenti pada individu, sebaliknya pada agama dan juga ummah. Di antara tuntutan takwa adalah menegakkan berbagai fardhu ain yang merupakan konsekuensi, yakni kesan berbagai kewajipan zaman. Yang wajibatul asr dipanggil, kewajipan zaman. Jadi mana kewajipan semasa. Bila tiba zuhur sebagai contohnya, apa kewajipan semasa pada ketika itu yang merangkumi semua kaum muslimin, iaitu melaksanakan solat zuhur. Bila tiba Ramadan, apa kewajipan semasa pada ketika itu yang meliputi sekalian kaum mukmin, iaitu puasa Ramadan. Bila tibanya haji sebagai contohnya, ada orang yang yang memenuhi syurut al-istita'ah, apa kewajipan semasa pada ketika itu, iaitu mengerjakan haji. Jadi kewajipan fardu ain ini dia lebih kepada memenuhi taklif yang apabila tiba masanya. Bila tiba masa taklif tersebut muncul. Adapun fardu kifayah, dia tidak ada masa. Dia berkait dengan maslahat. Tiba saja maslahat, kaum muslimin ataupun agama itu sendiri memerlukan pelaksanaan suatu tuntutan, maka perlu ada di kalangan kaum muslimin yang tampil. Tampil memenuhi tuntutan tersebut, bukan saja bagi pihak dirinya, tapi juga bagi pihak masyarakat dan juga agama itu sendiri. Bila musuh menyerang kaum muslimin, maka perlu ada di kalangan kaum muslimin tampil untuk mempertahankan negara ataupun tanah air kaum muslimin. Tapi dalam keadaan biasa, tidak muncul kewajipan tersebut.
Di antara jalan takwa yang terpenting adalah ibadah. Khususnya jika ditunaikan dalam makam ihsan. Ya, di antara jalan takwa yang terpenting adalah ibadah. Ya, khususnya jika ditunaikan dalam makam ihsan. Wa min aham turuq taqwa ala ibadah. Iza udiyat fi maqam ihsan. Jadi ibadah ini hanya akan mencapai kita kepada ketakwaan kalau kita menunaikannya dengan ihsan. Itu dengan ikhlas. Ta'budallah dalam hadis Nabi mentafsirkan ihsan itu kau menyembah Allah dalam kesedaran, dalam penghayatan seolah-olah kamu melihat Allah. Jika tidak dapat begitu, maka kamu merasai bahawa Allah melihat kamu. Itu ihsan. Tapi kalau ibadah yang ditunaikan dalam maqam riya', maka dia tidak akan mencapai bertakwa. Untuk mengelakkan riya' ini, maka kita perlu beribadah hanya dengan hadir dalam hati itu Allah Ta'ala saja. Tidak hadir manusia. Bukan untuk memperlihatkan kepada manusia dan sebagainya. Jadi di antara jalan takwa, kata dia, yang terpenting adalah ibadah. Khususnya jika ditunaikan dalam maqam ihsan, dalam penghayatan, dalam keikhlasan. Sedangkan jalan untuk mencapai ihsan setelah masuk Islam adalah amal soleh dan menahan diri tidak melakukan kemaksiatan. Jadi orang yang sentiasa dia merasakan Allah melihat dia, ataupun dia sentiasa Allah terbayang-bayang bahasanya dia ini bersama dengan Allah, maka dia sentiasa berada dalam situasi amal soleh dan juga jauh daripada maksiat. Itulah jalan yang akan mengantarkan kepada hakikat iman yang merupakan maqam ihsan. Fadzalika alladhi yuwassilu ila haqqatil iman allati hiya maqamul ihsan. Jadi maqam ihsan ni sebenarnya dia adalah kesempurnaan bagi maqam iman dan juga maqam Islam. Bila seseorang itu dia sempurna tunduk kepada Allah dalam rupa ketundukan zahir, iaitu Islam. Sebab itu ruku-ruku Islam ni semuanya sifatnya zahir. Mengucap kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan ada iman, ada pun iman pula, dia berkait dengan ketundukan batin. Dan batin yang menyedari bahawa dia adalah hamba Allah, ciptaan Allah, yang menyedari bahawasanya Allah lah yang merupakan Rabb bagi sekalian alam ini, yang berhak disembah, menyedari bahawasanya ada malaikat yang mencatat kiri kanannya, batin yang menyedari bahawasanya dia wajib patuh kepada kitab Allah, kepada Rasulullah dan sebagainya. Jadi bila ketundukan batin, iaitu iman, dan juga bergabung ketundukan zahir, iaitu Islam, dan mensebati di antara keduanya dihayati sungguh-sungguh, maka akan mendakilah seseorang itu ke martabat ihsan. Penjelasan singkat tentang takwa ini kami cukupkan sampai di sini. Jadi dia tak akan jelas lagi. Dan dia jelaskan takwa di situ. Sekadar itu, sekalipun penjelasan singkat ini belum madai. Walaupun belum madai, sebab itu mungkin dia seolah ingin kita merujuk pada kitab dia yang lain, iaitu Jununullah Saqabat wa Akhlaq dan juga kitab Tarbiyatun Ar-Ruhiyah. Kemudian berikutnya, marilah kita ikuti penjelasan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang wara' dan keempat tingkatan wara'. Jadi tingkatan wara' ni ada 4 menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali berkata, tingkatan wara' yang pertama iaitu wara' al-udul. Iaitu kita bersifat wara' sekira-kira kita ini dihukum sebagai orang yang adil, iaitu tidak fasik, yang menjadikan kita ini sah penyaksian kita.
yang layak untuk jadi wali kalau kita orang lelaki, yang layak untuk menjadi hakim. Ya, itu warak yang paling asas lah, iaitu warak dan merupa kita tidak fasik. Itu yang paling bawah sekali. Tingkatan warak yang pertama, yang paling bawah, itu warak al-udul, iaitu warak orang-orang yang memiliki kelayakan moralitas. Adil, dianggap sebagai adil, salih. Iaitu setiap hal yang oleh fatwa harus diharamkan. Di antara hal yang masuk dalam kategori haram mutlak, iaitu mengelak daripada perkara-perkara yang telah difatwakan oleh ulama, okay, sebagai haram mutlak. Kita jauhi. Yang bila dilanggar, maka pelanggarnya itu dinilai melakukan kefasikan dan kemaksiatan. Itu warak yang paling bawah. Warak yang paling bawah iaitu menjauhi dosa dan juga maksiat, perkara-perkara yang haram yang mana yang disepakati oleh ulama, yang difatwakan sebagai haram. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang kedua. Ya. Contohnya adalah setiap syubhat yang tidak wajib dijauhi tapi dianjurkan untuk dijauhi. Itu tingkatan yang kedua. Tingkat warak yang kedua, iaitu tingkat warak yang dicontohi oleh meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ini perkara syubhat tidak sampai pada haram. Tetapi jika kita jauhi, maka kita akan mencapai tingkatan warak yang lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Mana kita meninggalkan, kalau tadi kita warak yang pertama itu meninggalkan perkara-perkara yang wajib dijauhi. Adapun tingkatan yang kedua ini iaitu meninggalkan perkara-perkara yang digalak oleh syarak untuk kita jauhi, iaitu perkara apa itu makruh, perkara syubhah. Sedangkan apa yang wajib dijauhi maka dimasukkan ke dalam yang haram. Di antara apa yang dibenci untuk dijauhi kerana bersifat warak darinya merupakan warak orang yang was-was. Jadi warak ni ialah kita meninggalkan perkara yang disyorkan untuk dijauhi. Mana tidak wajib dijauhi, tapi disyorkan, digalakkan untuk dijauhi. Termasuk perkara makruh, perkara syubhah. Tapi kalaulah di sana ada benda-benda yang kita dibenci oleh syarak untuk kita menjauhinya. Yang mana syarak bukan mensyorkan kita untuk menjauhinya, bahkan syarak menghalalkannya. Maka itu bukan warak, was-was. Itu beza dia. Jadi warak ini ialah benda tidak haram, tapi syariat menggalakkan kita untuk meninggalkannya kerana dia makruh ataupun dia itu was-was. Ada keraguan, terdapat khilaf di kalangan alim ulama. Ada ulama yang kata halal, ada ulama yang kata haram. Maka kita ambil jalan, kita tidak buat langsung. Itu warak. Tapi orang yang perkara itu tidak haram dan tidak disyorkan oleh syarak pun untuk dia meninggalkan. Tapi saja-saja dia ingin meninggalkannya kerana kononnya dia rasa ihtiyat. Itu sebenarnya bukan warak tapi was-was. Bukan was-was. Seperti orang yang tidak mau berburu kerana takut di keburuan itu telah lepas dari seorang yang telah menangkap dan memilikinya. Dia takut buru kerana takut nanti binatang dia buru itu sebenarnya adalah milik orang lain yang terlepas daripada kandang, masuk dalam hutan. Itu tidak disuruh oleh syarak untuk kita berfikir sampai ke tahap itu pun. Tiba-tiba timbul perasaan dipanggil ihtiyat sampai begitu. Itu bukan warak, itu was-was. Dalam bahasa kita sekarang itu kita panggil apa? Mengada-ngada. Berlebih-lebihan, mengada-ngada. Itu adalah was-was. Sedangkan apa yang dianjurkan untuk dijauhi tapi tidak wajib, itulah yang dipanggil warak. Dan itulah yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW, Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.
Mana apa yang meragukan kita, halal atau haram. Sebab bukan kerana dia tu pengharamannya tidak jelas, tapi kerana berlaku khilaf dengan ulama. Sebagai ulama kata halal, semua kata haram. Jadi maka yang baik kita ambil jalan warak, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Tapi kalau suatu tidak ada keraguan pun, tidak ada keraguan langsung, semua ulama kata halal, tiba-tiba timbul keraguan hati kita, maka itu was-was. Hal ini kita fahami sebagai larangan tanzih. Jadi larangan makruh dipanggil. Itu dipanggil warak. Mana meninggalkan larangan. Larangan ada dua jenis. Larangan haram. Larangan haram, maka itu warak yang paling asas. Meninggalkan yang haram. Ada pun meninggal yang tanzih. Mana makruh tanzih. Bukan makruh tahrim. Mana benda yang dibenci ada yang haram. Benda yang makruh yang dibenci itu ada sebab tanzih. Tanzih ni tidak sampai haram, tapi disyurkan, digalakkan untuk kita tinggalkan dia. Dia ceritakan dari Ibnu Sirin bahawa ia meninggalkan kepada mitra usahanya, rakan kongsinya, wang sebanyak 14,000 dirham yang meragukan hatinya. Padahal para ulama mensepakati bahawa ia tidak apa-apa. Tapi oleh sebab dia bimbang takut termakan milik rakan kongsinya, maka dia katalah hak dia hanya 80,000. Hak dia 80,000. Adakah hak dia setelah dibagi untuk sebagainya. Tapi dia bimbang takut dia terambil keuntungan rakan kongsinya, maka dia terima 75,000 saja. 5,000 lagi dia beri pada rakan kongsinya. Jadi setiap syubhah yang tidak wajib dijauhi, ini, tapi disyorkan untuk dijauhi, maka ia tergolong dalam tingkatan ini. Dan tingkatan ini. Tingkatan yang ketiga, warak muttaqin. Jadi kita berhenti pada dua dulu. Yang pertama, warak yang pertama iaitu meninggalkan perkara yang haram. Itu asal hidup kita. Warak yang kedua iaitu meninggalkan syubhah. Yang syubhah ini ialah perkara-perkara yang tidak sampai haram tapi disyorkan oleh syariat untuk kita meninggalkan dalam arti lain dari perkara-perkara yang makruh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Selamat menyambut Hari Raya.